Ada satu kisah berkenaan dengan seorang pemuda yang kerjanya menggali kubur dan dalam masa yang sama mencuri kain kafan untuk dijual. Pada satu hari, pemuda itu bertemu dengan seorang ahli ibadah untuk menyatakan kekecewaan dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu berkata, "Sepanjang saya menggali kubur untuk mencuri kain kafan, saya ternampak 7 perkara pelik berlaku kepada mayat-mayat tersebut. Oleh itu, saya sangat menyesal dengan tindakan saya yang sangat keji dan benar-benar ingin bertaubat. Pertama, saya melihat mayat menghadap kiblat pada siang hari, tetapi apabila saya menggali semula kuburnya pada waktu malam, saya melihat wajahnya telah membelakangi kiblat. Mengapa ini berlaku, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu. "Wahai anak muda, mereka adalah golongan yang syirik kepada Allah semasa hidup mereka. Oleh itu, Allah menghinakan mereka dengan memalingkan muka mereka dari menghadap kiblat untuk membezakan mereka dari golongan muslim yang lain," jawab ahli ibadah itu. Pemuda itu menyambung, "Golongan kedua, saya lihat wajah mereka sangat cantik ketika dimasukkan ke dalam liang. Pada waktu malam ketika saya menggali kubur mereka, saya melihat muka mereka telah berubah menjadi khinzir. Mengapa begitu, wahai Tuan Guru?" Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai anak muda, mereka adalah golongan yang meremehkan dan meninggalkan solat semasa hidup mereka. Sebenarnya, solat adalah amalan pertama yang dihisab. Jika kita sempurnakan solat, maka sempurnalah amalan kita yang lain." Pemuda itu menyambung lagi, "Wahai Tuan Guru, golongan ketiga yang saya lihat pada siang hari, mayat itu kelihatan seperti biasa. Apabila saya menggali kuburnya pada waktu malam, saya melihat perutnya terlalu besar dan menggelembung, dan terlalu banyak cacing yang keluar dari perutnya." Maka ahli ibadah itu berkata, "Mereka adalah golongan yang suka memakan harta yang haram, wahai anak muda." Golongan keempat, saya melihat mayat yang badannya telah bertukar menjadi batu bulat hitam. Mengapa ini berlaku, wahai Tuan Guru? Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai anak muda, itulah golongan manusia yang derhaka kepada kedua ibu bapanya sewaktu hayatnya. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak reda kepada manusia yang menderhaka kepada ibu bapanya." Golongan kelima, saya lihat ada juga mayat yang kukunya sangat panjang hingga terbelit di seluruh badan dan keluar semua isi dari badannya, sambung pemuda itu. Ahli ibadah itu berkata, "Wahai anak muda, mereka adalah golongan yang suka memutuskan hubungan. Semasa hayat mereka, mereka suka memulakan pergaduhan dan tidak bercakap antara satu sama lain lebih daripada 3 hari. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, tidak termasuk dalam kalangan umat baginda," jelas ahli ibadah itu. Wahai Tuan Guru, golongan keenam yang saya lihat, pada sebelah petang tanahnya kering, pada malam hari ketika saya menggali semula kubur itu, saya melihat mayat itu terapung dan permukaannya dipenuhi air hitam yang sangat busuk baunya. Ahli ibadah itu berkata, "Wahai anak muda, itulah golongan yang memakan harta riba semasa hidup mereka." Wahai Tuan Guru, kumpulan terakhir yang saya lihat, jenazahnya sentiasa tersenyum dan wajahnya berseri-seri. "Mengapa begitu, Tuan Guru?" tanya pemuda itu lagi. Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai pemuda, inilah orang-orang yang berilmu, dan mereka juga beramal dengan ilmunya semasa hayatnya. Golongan inilah yang mendapat keredaan dan kemuliaan di sisi Allah, baik semasa hidup maupun selepas meninggal. Ingatlah, sesungguhnya dari Allah kita datang, dan kepadanya kita kembali.
kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang kita lakukan, hatta perbuatan sebesar zarah. Semoga kisah ini menjadi teladan untuk kita semua, agar jangan terlalu mengejar duniawi semata-mata dan perbanyakkanlah bekalan di akhirat sebelum kita berhimpun di hari perhitungan bagi menghitung amal kebaikan dan kejahatan kita semasa hidup di dunia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang menerima syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin.